Okey, bismillahirrahmanirrahim. Khabar semua. Terima kasih semua uh, yang sudi setiap malam ini. InsyaAllah malam ini kita borak-borak sembang-sembang santai pasal buku How to Win Friends and Influence People. Buku ni saya tengok dekat Twitter, dekat Instagram dan Facebook. Ramai rakan-rakan kita komuniti buku yang selalu mention pasal buku ni. Bahkan bercipu-cipu kita bisnes kat Twitter ni pun selalu mention pasal buku ni. Seolah-olah buku ini macam must read book lah. Jadi malam ni kita nak ambil peluang untuk ceritalah pasal buku ni secara santai. Kalau yang tak pernah dengar, mungkin malam ni kali pertama korang dengar isi pasal buku ni. Dan kalau yang pernah baca dulu, mungkin 10 tahun dulu ke, masa dia pernah terbeli buku ni dulu-dulu, mana tahu. Mungkin malam ni kita nak recap baliklah apa yang kita pernah baca tentang buku ni. Jadi saya persilakan dulu, mungkin kita mulakan dengan Haikal. Mungkin Haikal boleh share dulu kot, macam mana Haikal mula-mula kenal buku ni. Kalau macam saya sendiri, saya first kenal masa sekolah menengah dulu. Saya tak ingat ada seorang kawan ni yang recommend. Lepas tu masa tu baca memang tak faham lah, tapi dia tolong explain apa semua. Kalau Haikal pula macam mana kan? Macam mana Haikal mula-mula kenal buku ni? Sila. Okey, macam saya, buku ni pertama sekali lah yang saya pernah aware dia punya kewujudan dia tu adalah adik saya pernah dapat satu hadiah. Hadiah lebih kurang macam dulu kan sekolah-sekolah kalau nak bagi orang panggil apa, hadiah kecemerlangan dia akan bagi buku. So saya nampak lah buku tu. Tapi buku tu dalam bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Melayu dia punya ni apa? Teknik memenangi kawan dan membaruhi orang kan. Betul. Okay. Tapi waktu tu nak kata baca pun tak kok, sebab waktu tu kita tak aware dengan apa, macam tak nampak purpose nak baca. Lagi satu waktu tu design buku tu pun tak menarik sangat. So tahu je lah buku tu ada macam tu. Okay, but then sampailah saya dah start masuk ada buat bisnes, bisnes yang bersistem lah, yang ada mentor, yang ada orang-orang yang dah sukses kan. Buku yang first kali yang diorang suggest adalah buku ni lah, How to Win and Influence People by Dale Carnegie. So tapi yang saya nampak lah perbezaan antara orang yang recommendation buku ni, contoh kalau dulu kalau dekat kat sekolah, kalau cikgu kita suruh baca buku sekian-sekian, bila kita tanya kenapa, cikgu tu pun dia akan cakap you kena baca buku ni baru boleh faham sekian-sekian. Tapi kalau dalam bisnes, the way mentor-mentor ni macam influence kita untuk baca buku tu, dia akan cakap macam ni. Okay, kalau you nak achieve sekian-sekian, you nak dapat customer base sekian-sekian, then you kena baca buku ni. So dekat situ dia nampakkan macam cara salah satu yang saya nampak lah, yang buatkan saya memaksa diri saya baca buku ni adalah sebab saya nak jadi macam mentor saya tu. So saya nak tahu lebih detail. Okay. And then bila dah start baca buku tu, baru kita tahu pasal Dale Carnegie ni macam mana, dia punya background dia macam mana, dan sebenarnya memang buku ni menjimatkan banyak masa lah. Dia menjimatkan banyak masa, dan paling bestnya buku ni proven. Even dah dekat 100 tahun pun the techniques tu still applicable dalam dunia yang moden sekarang. Itulah kalau tanya saya daripada segi bisnes. Okay. Alright, terima kasih Haikal. Saya pun buku ni bila saya perasan, rupa-rupanya kat rumah saya ada 3 kopi. 2 bahasa Melayu, 1 Inggeris. Rupanya satu buku tu buku ayah saya, yang orang bagi dia. Satu lagi buku yang mungkin ayah saya memang beli, bersih-bersih Inggeris. Satu lagi buku saya ni lah. Sekarang dah ketiga lah ni sebenarnya. Dah ada 1, 2, 3, 4. 1 Inggeris, 3 Malay. Kak Cik ada ke tu? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf sebab lambat sikit masuk. Tak apa, kita boleh start je. Kak Cik, kita dah start ni. Mungkin boleh share kot macam mana Kak Cik mula-mula kenal buku ni. Kak Cik lagi lah dah banyak memang biasa dengan buku. Saya rasa tidur pun dengan buku kot. Cuma buku tertidur buku sebab baca buku ada lah. Sama juga. Okay, Assalamualaikum semua. Saya kenal buku ni asalnya sebab banyak join kelas siapa yang kenal Tuan Buhari Ramli dari BRC. Memang
setiap kali ada kelas, tak kira lah yang berbayar ke, yang free ke, memang ini antara buku yang buku wajib dia akan sebut dalam setiap kelas. Memang dia pesan, dia kata buku ni adalah buku marketing terbaik sekali. Macam yang Tuan Haikal cakap tadi pun, dia proven kan buku ni dipanggil sebagai buku evergreen daripada dulu, dah lama sejak 1930, terbitan yang pertama tak silap saya 1936, 30-an lah. Jadi dari situ saya, tapi masa awal-awal Tuan Burhari cerita pasal buku ni, saya tak terus baca pun. Macam awalnya saya kalau ikutkan dah lama perasan buku ni dekat bookstore kan, banyak je jual, tapi saya tak pernah terdetik hati pun nak beli dan baca, sebab tajuk dia tu saya rasa macam nak influence orang, macam buku ni nak manipulate orang ke, macam tak tertarik untuk baca. Tapi sejak join kelas tu banyak kali, memang setiap kali kelas Tuan Buhari akan sebut pasal buku ni, jadi saya cuba baca. Dan buku yang saya baca ni adalah dari edisi Bahasa Melayu terjemahan dari PTS. Memang terbukti memang buku ni adalah buku terbaik yang saya pernah baca dibandingkan dengan buku-buku lain. Kiranya semua ada dalam buku ni. Kalau kita nak jadi parents, kita nak jadi pendidik, nak jadi pemimpin, buku ni memang bagi saya semua orang wajib bacalah, sebab dia adalah buku berkaitan dengan perhubungan antara manusia. Kita setiap hari pun kita memang berurusan dengan manusia kan, tak kira lah online ke, offline ke, kita memang akan deal dengan manusia. Jadi buku ini ajar kita macam mana untuk berkomunikasi dengan baik sesama manusia. Bila kita dah ada komunikasi yang baik, itulah root dia, basic dia, asas dia untuk capai benda-benda lain. Kalau nak tak ada komunikasi yang baik, apa pun yang kita nak buat, kita tak akan capai. Saya ambil dalam konteks contohnya semua orang setiap hari bermain media sosial kan. Jadi kalau kita gunakan media sosial ni untuk sampaikan apa yang apa-apa message, kalau kita tak tahu macam mana nak berkomunikasi dengan orang, maka message tu takkan sampai. Dan lebih buruk lagi, mungkin orang salah tafsir dan benda tu akan boleh jadi mudarat dan seumpama dengannya. So jadi saya memang selalu sangat recommend orang untuk baca buku ni. Buku ni paling teruk pun sekali seumur hidup bacalah. Tapi macam Tuan Buhari, dia cakap dengan saya, dengan peserta lain yang dalam kelas dia, setiap 6 bulan sekali dia akan repeat baca. Jadi orang yang macam tu pun repeat baca kan. So kita ni apatah lagi, kena baca selalulah. Jadi itu sajalah yang sebagai permulaan. Terima kasih. Alright, nanti Kak Cik. Saya pun panggil je Kak Cik, apa Saya tak apa boleh. Kena kat Twitter je. Tak apa boleh. Alright. Okay, kalau dalam buku ni, kalau kita cerita keseluruhan buku ni memang panjang lah kan. Sebab kata penulis pun buku ni sesuai dibaca secara berkala. Maksudnya kita baca sikit and then try apply, lepas tu barulah sambung lagi dan sambung lagi. Dalam saya dalam ada 30 prinsip lah lebih kurang. Mungkin Haikal yang dah pernah baca buku ni, Haikal boleh tak share any prinsip yang Haikal rasa point dia tu yang cukup powerful lah pada Haikal, yang dah bila try sendiri pun memang berkesan. Okay. Ada satu lah
ada yang dia memang betul lah Jod cakap, dia banyak tips lah yang kita boleh kita apply lah. Tapi yang paling dengar jelas suara saya? Dengar. Okay, yang paling yang saya ingat sekali ni lah, dia punya rule dia tu apa, kalau dalam bahasa Inggeris ni, remember that a person name to that person the sweetest and the most important sound in any language. Okay, saya nak tanya Ajwad lah. Kalau contoh Ajwad dekat sekolah ke, dekat tempat kerja kan ada banyak list nama kan. Ajwad akan cari nama siapa yang first kali? Mestilah nama sendiri. Dengan keras. Kalau gambar ada contoh dalam gambar ni kan, gambar orang panggil apa, gambar contoh lah, gambar dengan VVIP kan, gambar penuh foto hubuk gambar sekolah kan. Orang yang first kali kita akan cari siapa? Itu gambar kita, betul tak? Betul. Okay. So the reality dia sebenarnya, walaupun dalam gambar tu ada VVIP, walaupun ada orang yang besar-besar apa semua, kita chance untuk nak mencari macam mana rupa dalam gambar tu kan. Kita akan cari nama betul tak. So nama yang paling sedap didengar tadi yang dunia ni adalah nama diri sendiri lah. Nama diri sendiri. So apa yang saya kena buat, contoh dalam perjalanan bisnes lah, first kalau contoh prospek ke datang daripada luar ke apa ke semua, first kita akan tanya nama dia dulu siapa. Nama dia dulu dan macam mana dia gelarkan nama dia dulu lah. Contoh dia suruh panggil dia Nia ke Nina ke, so kita akan sebut nama tersebut ataupun kita tulis nama tersebut dengan ejaan yang betul. Kan tengah tu contoh ada orang nama dia Haikal, H-A-I-K-A-L kan. Mungkin ada orang akan reply H-A-I-K-Q-A-L. Dia akan perbezaan ada huruf dan sebagainya kan. Mungkin setengah orang dia akan rasa macam tiga. Nama aku K-A-L bukannya Q-A-L kan. Tapi so senang cakap, benda tu mainkan peranan lah. Nama yang paling sedap didengar adalah nama sendiri. Lepas tu pada masa sama saya pernah juga praktis benda ni. Contoh kita call ini customer service, PM ke bank ke apa semua. Selalunya telemarketer tu dia akan terus take the point kan. Tapi sejak saya mula macam bila operator tu nak cakap, saya tanya dulu, ini siapa nama siapa so bila dia tahu nama saya Ashikin, so saya akan bermula conversation tu dengan Cik Ashikin, saya ada sekian-sekian, ada problem sekian. So apa yang saya perasan, the conversation tu apabila saya gelarkan nama dia, nama direct dia tu, conversation tu dia dapat lagi macam memudahkan. Memudahkan perjalanan tu lah. Dengan saya macam gelarkan orang tu macam orang yang saya tak kenal. Ini yang saya tak kenal. So pada saya, kalau antara tips yang boleh diguna pakai lah, tips yang boleh guna pakai adalah bila kita berjumpa dengan orang, tak kisahlah online ataupun offline, cuba untuk dapatkan nama orang tu tersebut. Dan kalau boleh minta dia sebut nama dia tu macam mana sebutan tu. Sebab sometimes bila kita baca sebutan lain, itu yang buatkan jadi ramai orang jadi macam agak rasa tak best. So macam contoh Jill Carnegie tu dia cakap macam mana tips dia yang nak orang panggil apa, contoh lah kita terlupa nama orang tu apa semua, kita minta dia sebut macam contoh sembang-sembang, biar dia macam ada delay sikit kan, dia ada sebut nama dia sendiri. Okay. So pada saya antara banyak tipsnya yang paling saya rasa sesuai lah, paling applicable dan flexible. Kita Ajwad, senang. Tips macam mana? Cerita pasal nama ni saya pun setuju lah. Benda yang memang sensitif lah rasa untuk setengah orang. Lagi-lagi kalau kita tersilap sebut nama kan. Masa sekolah rendah, ini cerita sekolah rendah tau. Nak cerita punyalah saya ingat sampai sekarang. Orang tu masa tu nak umumkan nama IPSR, alhamdulillah saya masa tu dapat lah straight A masa tu berapa, 5 ke 6 tak ingat. Tapi masa tu dia sebut nama saya salah. Dia sebut Ajwad binti Muhammad Syafiee. Binti tu lah yang salah kan. Tapi sampai sekarang saya akan ingat benda tu. Nak ceritanya punyalah sensitif orang dengan nama. Saya rasa bukan saya seorang lah kan. Betul. Bila kita orang lain setuju. Bila contohlah kalau Haikal mungkin pernah orang type salah kan.
HAIQAL. Mesti rasa macam tak sedap lah kan dalam hati kan. Itu betul juga. Ada jugalah kadang tu ada orang tersilap ataupun panggil kita macam tak kenal kan. Tapi ada juga satu yang daripada tok guru bisnes saya. Dia tak penting pun nama kita tu. Pada masa sama kita macam tolakkanlah kepentingan diri kita tu dan kita senyum je dengan apa yang orang panggil kita. As long dia punya nama tu taklah lari jauh kan. Sebab kalau dalam buku ni pun ada satu juga tips dia yang best. The only way to get the best of an argument is to avoid it. Maksudnya tak perlu nak macam mana nak menang dalam satu perbalahan, ada tak payah berbalah kan. Lepas tu janganlah macam kat sini pun buku ni ada sebut juga kan. Never say you are wrong. Contohnya kejap-kejap kita nak betulkan, awak nama saya salah ni. Padahal kita baru nak prospecting kan. So customer tu dia betul, kita tu je okay, tak apa, tak salah. Itu dalam situasi point of view seorang yang cuba untuk dapatkan klien lah. Okay. Betul, setuju. Kalau kak-cik apa yang point paling menarik lah, yang paling kak-cik rasa seronok dengan buku ni? Kalau saya paling saya suka sangat adalah boleh pilih bab lah. Bab kalau dari buku terjemahan PTS ni, bahagian 3, bagaimana memikat orang lain mengikuti cara pemikiran kita. Dia ada subtopik dia tentang kita tidak boleh menang dalam pertelingkahan. Saya suka sangat topik ni sebab kalau kita tengok dari konteks kita bermain Twitter kan, sebab kita pun dalam space Twitter kan, so saya ambil konteks Twitter. Setiap hari kita nampak ada je isu orang nak berbalah, betul kan? Tak kira lah isu apa pun yang saya baca, scroll tak payah scroll banyak, scroll sikit je akan nampak orang berbalah, scroll sikit je orang akan nampak orang berbalah. Dia macam manusia ni dia cari je point untuk dia berdebat. Dan macam apa yang dia Carnegie cakap dalam buku ni, dia punya quote yang saya suka, dia kata hindarkan diri daripada terlibat dalam sesi perdebatan seperti mana kita menghindari ular dan gempa bumi. Maknanya betapa perlunya kita ni, bagi Dale Carnegie, manusia ni perlunya kita kalau boleh elak debat tu, elakkanlah. Macam mana kita elak daripada daripada ular dan gempa bumi. Betapa teruk, dia nak menggambarkan betapa teruknya berdebat ni. Yang bergaduh ni kan, kita selalunya diorang ni nak cari point, berlawan, dan benda tu jadi punca gaduh. Selalunya orang yang macam ni dia nak orang terima pendapat dia je, tapi pendapat orang dia tak nak terima. Sebab lepas tu dia akan benda ni dia akan drag tau. Isu tu dia akan drag sebab masing-masing dia nak menang juga. Macam Dale cakap dalam buku ni, manusia tak suka diasak dengan fakta yang mencabar hakikat yang dipegang. Maknanya walaupun orang ni dia tahu sebenarnya dia tak berapa betul pun, tapi bila ada orang lain yang asak dia dengan fakta yang mencabar kepercayaan dia, yang cabar apa yang dia pegang selama ni, ego dia jadi tercabar lah. Jadi bila ego tercabar, dia akan cari juga fakta-fakta yang boleh, dia tak kira logik ke tak logik ke, fakta tu asal boleh dia counter balik hujah pihak lawan tu, dia akan buat. Jadi benda tu dia takkan jadi elok pun sebenarnya. Dia akan drag, dia akan berpanjangan dan benda tu akan jadi lebih buruk. Lagi satu macam yang ada dalam petikan dalam buku ni, dia cakap
9 daripada 10 kemungkinan menyaksikan pertelingkahan berakhir dengan masing-masing lebih keras pendirian dalam mengatakan mereka adalah benar. Dan lagi satu, mencemuh dan berkelakuan kasar tidak pernah mendatangkan hasil yang diharapkan. Jadi kita tanya balik diri kita, kalau ada apa-apa timbul isu yang menyebabkan perdebatan ni, bagi saya kita tanya balik, adakah kita suka untuk menang tetapi orang tidak suka dengan kita, ataupun kita nak pilih B, kita kalah berdebat tetapi kita tak dibenci orang. Mana satu yang kita nak? So bagi saya secara normalnya, of course lah, sepatutnya kita pilih yang kedua lah. Tak perlu menang, tak penting pun untuk menang berdebat, tetapi kita tak mengundang kebencian orang. Itulah sepatutnya yang kita apply dalam bermain media sosial ni. Lagi satu, saya rasa dia ajar kita untuk macam mana yang saya belajar bila turut serta join kelas-kelas Tuan Bukhari Ramli BRC, yang mana beliau banyak ajar kita supaya bertenang dan berfikir. So bila ada timbul isu-isu yang menimbulkan debat ni, bagi saya kita boleh apply supaya kita bila ada isu tu kita bertenang dulu, kita fikir aku nak berdebat isu ni, apa pro and cons dia. Kalau ia mendatangkan keburukan, maka kita boleh tinggalkan. Ataupun bagi saya, kalau walaupun tak mendatangkan keburukan tapi tak membawa apa-apa kebaikan pun, better kita tinggalkan. Jadi itulah saya petik saya ambil part tentang berdebat ni dari buku ni, sebab sangat dekat dengan situasi kita setiap hari kan. Kita bermain media sosial ni, kalau semua orang apply dan faham benda ni, saya rasa tak timbul isu kita asyik nak berperang je dekat Twitter. Orang ni tak betul, kita je betul. Betul tak? So itulah. Betul kan? Jadi tak ada dia sebenarnya, tapi depends konteks jugalah. Ada perkara yang kita kena betulkan, memang dah ternyata salah. Contohnya bab melibatkan agama ke, isu hukum ke, yang itu perlulah. Tapi sekadar, sebab tu saya kata kita kena fikir balik sebelum kalau kita nampak sebarang isu tu, kita fikir balik, berbaloi ke aku nak berdebat pasal benda-benda ni, atau lebih baik buat apa benda boleh bertenang, buat apa kita nak sakit hati. Macam tu. Macam itulah. Alright, terima kasih Kak Cik. Saya pun sangat-sangat setuju lah. Sejak dah belajar untuk bertenang ni, kita rasa macam tak semua isu pun kita perlu argue. Betul? Tak semua isu pun kita nak kena balas balik kan. Nak kena, betul. Kalau boleh saya kongsi juga, ada some point yang saya dah sangat suka dalam prinsip ke-8. Dia cakap macam mana nak menarik minat orang lain. Dalam ni dia kata berbicara mengenai minat orang lain. So macam mana nak buat orang tu nak tarik minat dia, kita cerita tentang minat dia. Ini kalau tengok dalam buku, boleh buka dalam muka surat 129 lah. Saya nak bagi contoh sikit. Ini memang saya try sendiri. Saya try indirectly lah, maksudnya 129. Ini bos 129. Ini saya sorry Kak Cik, boleh tolong mute kejap sebab dia macam dengar angin-angin. Masa saya test sendiri benda ni, teknik ni dengan bos saya. Dia ni minat kopi yang wajib dia ada tu memang Radix lah, sampai berpaket-paket kan. So saya selalu tanya dia pasal Radix. Dia pun ceritalah kopi Radix ni
bisnes dia, berbenda semua, lepas tu kopi mana yang sedap, kopi mana yang tak berapa sedap, di situ lah banding kopi-kopi lain apa semua. Beberapa kali juga lah saya sembang benda tu, topik yang sama, dia tak bosan pun cerita. Nak ceritanya memang dia minat sungguh lah topik tu. Sampai satu hari, saya pun tanyalah, mana nak beli? Tapi saya tak beli pun. Saya tanya, mana nak beli? Dia pun cerita lah, kat Shopee ni boleh beli kat link sekian-sekian apa semua. Lepas beberapa hari dia tanya, dah beli ke? Saya cakap, belum. Kata tak payah belilah, nak ambil sepaket. Dia bagi paket yang dalam tu ada banyak tu. Satu paket besar terus. Cerita dia, maksudnya saya tak perlu pun nak kena nak suruh dia tu minat kat saya sungguh-sungguh ke apa. Tak payah. Kita cuma cakap tentang benda yang dia minat je. Dengan cara tu dia akan rasa berminat juga dengan orang yang dia sembang tu lah. Jadi sama lah juga, mungkin prinsip ni kalau kita nak cuba apply dengan orang lain, kita rasa kita nak berbaik dengan orang tu kan. Contoh macam dalam, kalau student dalam dia punya group assignment dia tu, tak perlu pun nak impress kawan dia ke apa. Cukup kita kenal dia tu, tahu dia tu minat apa, and then try sembang dengan dia pasal benda dia minat. Cara tu dah dapat connection lah antara kita dengan dia kan. Satu lagi prinsip yang saya rasa best juga, bila kita nak dapatkan kerjasama daripada orang lain, contohnya dalam meeting. Yang ini saya pernah apply dulu masa zaman-zaman join persatuan macam-macam lah kan. Biasa dalam meeting, masing-masing mesti akan ada pendapat masing-masing kan. Masing-masing ada idea dia sendiri. Jadi cara paling mudah kita nak dapatkan kerjasama orang tu untuk setuju dengan kita ataupun untuk dapat konsensus dalam meeting, kita biarkan orang lain rasa idea tu macam dia punya. Ini prinsip 16 lah kalau tengok dalam muka surat 221 yang terjemahan yang edisi baru Dia kata biarkan orang lain merasakan idea itu milik dia. Sebab bila orang rasa idea tu dia punya, dia akan angkat idea tu, dia akan setuju, dia akan suka. Dia macam take credit lah kan. So biarlah kita ni sebagai orang yang dah baca buku ni ataupun sebagai orang yang dah tahu prinsip ni, kita tahu yang itu idea kita ataupun kita tahu yang idea tu bagus. So why not kita angkat je lah idea tu dan kita bagi kredit pada dia. Kurang-kurangnya at least kita dah dapat satu jawapan dalam meeting tu. Ini kalau contoh meeting lah kan. So tak perlu pun kita nak argue, ni idea aku tadi. Ataupun idea kau tak sedap lah, tak payah sebut macam tu pun tak apa. Ataupun kalau contoh yang saya selalu buat dalam meeting ataupun dalam moderating anything, saya akan dengar idea dia, saya akan dengar pendapat orang tu, dan kalau saya ada satu pendapat yang saya rasa saya nak kuatkan, saya nak tegaskan, saya cakap idea saya dalam masa yang sama, saya gunakan bahasa-bahasa yang dia sebut. Seolah-olah macam tu idea dia. So bila orang tu dia dengar macam, ini idea aku tadi ni. So dia akan setuju dengan apa yang kita cakap. Ni teknik sikit lah kan. Macam Kak Cik cakap kan. Takut baca buku ni macam nak pengaruh siapa kan. Tapi pada saya, bukanlah kita nak kuasai orang sebab kita nak kuasai dia, kita nak jadikan kita ni superior, tak pun. Kita ni lebih kepada kita nak berhubung dengan baik lah kan. Betul. So kita buat benda baik, dia buat benda baik, kita sama-sama dapat win-win situation. Mungkin agak Haikal kot, boleh share sikit kenapa akan rasa buku ni macam must read lah, kenapa? Macam tadi Kak Cik dah cakap dah kan, Tuan Bukhari kalau dalam kelas ni mesti sebut kena baca buku ni. Hari tu saya dengan space siapa? Boleh kot kan? Saya buku ni dia satu bagus lah untuk kita baca bagus untuk kita baca dan at least kita dapat idea macam mana kita nak praktis benda tu. Okey. Semuanya kadang-kadang tu saya perasan ini pengalaman peribadi lah. Apabila saya baca buku tu dan saya terus nak praktis, dia akan menampakkan saya ni macam terlalu beria-ria sangat nak buat benda tu. Terlalu beria-ria sangat nak buat benda tu kan. Maksudnya macam kita daripada dulu kita tak pernah pun nak hargai idea orang. Tiba sekarang kita pula macam, baguslah idea kau kan. Dia lambat laun orang yang kita cuba nak tu, dia akan nampak macam dia ni mesti ada something apa-apa. Dia ni mesti akan ada macam ada hidden niat lah apa semua sebagainya. Okay, sebab macam kita pun
sometimes dia nampak kawan yang lama tak pernah contact kita, tiba-tiba contact, puji nama kita apa semua, mesti ada something yang dia nak apa daripada kita ni. Okay. So apa yang saya boleh katakanlah, buku ni bagus untuk kita baca, untuk kita dapat the main idea. Tapi untuk nak praktiskan tu, dia akan ambil masa lah. Kita cuba tengok situasi. Kalau dekat mana tips-tips yang kita boleh gunakan, kita gunakan, kita apply. Okay, alright. Lepas tu pada yang sama tadi saya teringat macam Ajak tadi cakap, Ajak moderating discussion ataupun meeting, Ajak akan cuba macam ambil point orang CA, point CB yang dia kita cakap balik kan. Maksudnya padahal bukan point daripada diri kita pun, point daripada orang lain, cuma kita olah balik, menampakkan macam idea tu datang daripada CA dan juga CB kan. Lepas tu kemudian tadi Kak Cik pun ada cakap juga yang dekat dalam buku ni pun ada tips yang cara untuk menegur orang kan, tak boleh terus nak direct cakap kata orang tu salah dan sebagainya kan. Mengikut pengalaman peribadi saya, sebab saya pernah join beberapa sesi Toastmasters Club. Ajak pernah dengar Toastmasters Club? Yang public speaking tu ke? Yes, public speaking. Toastmasters. Club ni dia worldwide dan boleh cakapkan dekat tempat area kita semua pun ada. Dan saya ingat saya pada waktu tu bila saya pergi dekat tempat saya ni, sebab selalunya Toastmasters ni dekat universiti pun ada, dekat tempat kerja mana MNC pun ada. Semuanya macam saya tu, saya pergi dekat satu yang distrik punya lah, maksudnya yang open, yang orang awam boleh masuk. Waktu tu saya pergi yang Melayu lah. Yang Melayu hanya ada 2 orang. The rest adalah daripada kaum lain lah, Chinese dan Indian lah. Tapi yang membuatkan saya masuk, yang saya terigit nak masuk Toastmasters tu, sebab ada seorang bekas senior engineer yang kalau siapa pernah kenal dekat Facebook, nama dia IR Zainuddin Omar. Dia pernah suggest untuk orang yang umur 20 ke 30-an, dapatkanlah pengalaman dekat Toastmasters. Okay. Sebenarnya dekat Toastmasters kita boleh apply semua tips-tips yang diguna pakai kat dalam buku ni. Okay. Kalau yang saya ingat saya, yang saya boleh cakap lah. For example, contoh kita nak menegur CA. Kita menegur CA ada buat salah dan sebagainya, ataupun poin-poin dia tak apa kena. Dalam buku ni dia cakap direct. Dia cakap jangan cakap direct je salah. Tapi kalau dekat dalam Toastmasters tu, dia akan ada method, kita panggil sebagai sandwich method. Sandwich method ni maksudnya at first kita acknowledgekan dia punya effort, kita acknowledgekan dia punya concern yang dia cakap apa-apa tu, and then tengahan baru kita masukkan apa yang kita nak cakapkan kepada dia. Yang last kali baru kita tutup, kita macam summary dan kita macam get back balik dengan dia. So dia macam sandwich. Kita mulakan dengan baik and then direct to the point and then kita tutupkan dengan baik lah. For example lah, kalau macam saya boleh ambil pengalaman peribadi saya, sebab saya buat bisnes emas. So sometimes ada prospek dia akan kata, Cik, kenapa saya nak simpan emas? Emas masih rugi dan sebagainya kan. Nampak harga mungkin turun makin turun. So kalau macam saya nak berdebat dengan dia, saya cakap mana dia turun? Harga yang awak tengok tu salah apa semua kan. So macam tu kita dah nak berdebat dengan dia. So my mentor ajar saya adalah kita acknowledge dulu. Betul Cik, saya setuju. Memang harga emas sekarang tengah turun. Tapi kalau Cik tengok pada jangka masa panjang, Cik boleh tengok harga emas ni dia trend dia menaik. Cuba Cik panjangkan sikit time frame dia daripada setahun ke 10 tahun. Cik boleh tengok dia punya graf dia macam mana. Okay. And then cubalah Cik boleh juga check dekat Tipco dan sebagainya apa semua. Itu ada additional method lah. So point dia dekat situ. Apabila kita buat macam tu, dia akan orang yang menerima tu dia akan rasa macam, oh rupanya kawan ni dengar apa yang dia nak cakap. So manusia ni sebenarnya dia suka untuk didengari. That's why lah Tuhan ciptakan kat kita 2 telinga, 1 mulut kan. Okay, untuk kita lebih banyak mendengar. Okay juga the point daripada saya. Mungkin Ajwa ataupun Kak Cik nak tambah sikit. Saya setuju tu pasal puji dengan cara sandwich method tu kan. Saya sendiri pun bila beberapa training dulu masa belajar dulu suka join training. Antaranya saya pernah join PLF, Professional Learning Facilitator. Dia pun ajar teknik cara kita nak tegur orang ialah kita
puji dulu. Puji tu, tapi puji tu kena make sure puji yang ikhlas lah. Bukanlah puji yang kita sindir ataupun puji yang buat-buat. Kita puji benda yang memang dia betul hebat ataupun memang dia betul buat perkara yang bagus. Lepas tu barulah kita tegur. Kemudian kalau boleh puji lagi kan. Dan tegur tu, cadangan dia kata kalau boleh tegur tu janganlah sebut tapi kan. Dalam buku ni pun tak silap saya, dia memang tulis spesifik pasal tu. Kata kita puji, jangan sebut tapi ataupun namun ataupun cuma. Kalau boleh kita elakkan lah, kita gantikan dengan perkataan dan. Walaupun benda tu tak macam efek sangat, tapi lepas saya sendiri, lepas saya dapat tips tu, kita apply dan kita dengar orang sebut, memang rasa lain lah. Sebab contoh tapi, dalam buku ni ada cerita, ada satu cerita tu saya tak ingat. Contoh katalah, saya pun cakap dengan Haikal nak promote saya emas contoh kan. Saya pun cakap lah, ataupun saya nak promote Haikal emas, akan kata cerita dia kan, harga ni asyik turun ni, saya tengok kalau saya beli rugilah kan. Saya pun cakap, Haikal, betul lah tu kan, harga turun. Memang maksudnya akan tahulah perkembangan pasal harga emas. Tapi Haikal tak sedar ke sebenarnya ni harga sebenarnya turun dia akan naik balik. Contoh, bila kita sebut tapi tu, orang tu akan rasa macam puji yang pertama tu seolah-olah tak ikhlas. So kita boleh tukarkan tapi kepada dan. Contoh, Haikal, betul lah tu kan, harga turun. Dan kalau Haikal perasan, dia turun tak lama. Dia akan naik balik. Contoh lah kan, saya tak tahu lah, Haikal mungkin lebih pakar dalam emas. Jadi poin saya tadi ialah perkataan tapi tu tadi. Kita boleh tukar kepada dan lah, supaya dia tidak menidakkan pujian ikhlas kita yang awal-awal tadi. So sikit tambahan lah poin Haikal tu. Kemudian dekat saya tambah lagi sikit antara kelebihan yang orang boleh dapat dekat Toastmasters ni, selalunya dekat Toastmasters ni selalunya dia akan macam ajar cara kita macam nak communicate in meeting. Contoh kita ada buat satu nak plan apa semua, macam mana kita nak buat meeting. So the best meeting, tak kisahlah dekat professional level ataupun in middle level, dia sebenarnya tak akan ambil masalah panjang pun, ambil dalam 15-20 minit ya. Tapi macam mana nak jadikan efektif tu, sebab ini tip yang saya pernah baca, Tone M PM kita yang 2 kali jadi PM kan. So the way Tone M ni dia monitor ataupun dia share the meeting, dia akan dengar semua orang punya point. Dan dia dengar tu bukan dengar saja, dia akan take point. Even tu orang tu baru ke, orang tu muda ke, orang tu lama ke apa semua, orang tu cakap panjang ke, dia akan duduk, dia dengar je. Dan dengar tu dengan enthusiast kan. Sometimes kita kadang contoh saya perasan pengalaman peribadi pun. Contoh kita buat meeting, sebenarnya bukan kita nak discuss pun. Kita lebih kurang macam kita nak kita dah ada kita punya pendapat, kita just nak bagi tahu ke orang. Tapi in a way kita just nak macam buat je meeting. Jadi macam Tun M cakap, dia tak prefer macam tu lah. Dia akan dengar setiap orang punya point dulu. At the end of the day, at the end of the meeting baru dia akan ulas point tu. Okay. So mungkin so orang yang kita dalam ini business ataupun ini relation ni semua mungkin boleh try apply. Sebab people ni sebenarnya dia suka untuk nak didengari dia punya pendapat. Okay. So the best way untuk buat nak practice buku ni, saya nampak ada dua lah. Sama ada kita masuk ini business yang ada human relationship, ataupun kalau siapa yang tak ada business dan terus nak apply yang ni, bolehlah cari any Toastmasters Club yang berdekatan dengan anda. Okay. Sekarang ni tak silap saya Toastmasters Club ni dia buat pakai Zoom je. So it's a good chance lah untuk kita improve kita punya public speaking dan juga communication skill. Saya punya pengalaman peribadi memang since masuk ke Toastmasters Club tu memang banyak lah perubahan dekat dalam diri pribadi dan juga dalam segi bisnes pun. Okay. So macam saya promote Toastmasters pula kan. Gitu. Alright, itu good daripada saya. Okay, Kak Cik ada apa nak tambah ke? Kalau Kak Cik ni pernah tak apply mana-mana yang rasa nampak macam memang berkesan sungguh lah. Ya, saya memang saya apply ilmu daripada buku ni masa
masa saya start balik aktif Twitter. Terbocor rahsia pula. Saya Twitter ni akaun dah lama, tapi saya tak aktif langsung. Sebelum ni saya jadikan dia tempat untuk saya meroyan. Sebab bagi saya tak ada siapa pun yang kenal saya dekat Twitter ni. Jadi tempat merapan kalau ada tak puas hati tak. Masa tu memang tak pernah terfikir untuk jadikan Twitter ni sebagai satu medan saya untuk berkongsi secara serius seperti sekarang. Tapi itulah sejak saya mula dengar masuk kelas Tuan Buhari ni, kelas BRC ni, memang saya banyak belajar banyak ilmu. Lepas tu bila dah tahu pasal buku ni, saya start aktif balik bulan 7 tu, dan saya cuba apply. Pertama sekali sebenarnya nak kalau konteks bermain benda sosial ni, daripada buku ni kita bagi kita faham apa yang orang nak baca. Macam dalam buku ni kan Dale Carnegie dia banyak ajar kita, kita jangan pentingkan secara kesimpulannya, kita ni jangan pentingkan diri kita sendiri. Kita kena tahu apa yang orang suka, apa yang orang tak suka. Jadi itulah ilmu yang saya apply dalam bermain media sosial ni. Saya dan seboleh-bolehnya yang macam saya ceritakan tadi, daripada bab 10 kita elakkan berdebat benda yang tak perlu. Jadi alhamdulillah lah, followers tu secara tak langsung kita pun dapat followers yang berkualiti, yang tak serabut dan berkurang macam itulah. Itulah ilmu yang saya apply. Kita tahu apa yang orang suka, apa yang orang tak suka, dan elakkan berdebat di media sosial. Jadi kita mengundang kita nak orang suka kita, dan kita elakkan orang benci kita. Tu. Oh, dah cantik. Itulah saya setuju. Kalau kita baca daripada awal buku ni pun, dia dah cakap dah pasal manusia ni tak ada siapa pun suka kena kutuk ataupun kena keji, kena hina kan. Termasuklah saya ni yang bercakap, termasuklah Kak Cik, saya percaya Haikal bersama. Kalau kita tanya banduan pun, kalau siapa pernah tengok cerita Shawshank Redemption, satu movie yang bagi saya powerful gila, boleh try cari, cerita lama. Dilakonkan oleh siapa tu nama dia? Freeman tu. Morgan Freeman ke apa? Seorang pelakon hebat lah yang selalu jadi narrator kan. Betul, Morgan. Dia dalam Morgan dalam cerita tu dia kata bila orang masuk penjara kan, kita tanya, tak ada siapa pun mengaku dia buat salah. Biasanya dia kata dia buat salah pun sebab dia tersilap ataupun sebab mempertahankan diri. Sama lah macam dalam buku ni kan, bila tanya banduan tu kata takkanlah saya kena penjara sebab saya nak mempertahankan diri, contohlah kan, seolah-olah macam tu. So sama lah kita, walaupun kita ni bukanlah banduan pun, tak dah sampai tahap tu. Tapi siapa rasa yang, saya percayalah mesti pernah sekali dalam hidup kita rasa macam orang tu blame kita dalam keadaan salah tu bukan kita buat pun. Kalau macam tu rasa macam memang sakit hati sembuh lah. Memang geram lah kan. Betul. Kenapa kita yang buat salah tu. Betul. So sama lah kan. Jadi sebagai penutup untuk kita tiga orang ni lah, kalau rakan-rakan sekalian ada rasa nak kongsi apa-apa pasal buku ni ataupun nak tanya ke, mana tahu tiba-tiba tanya boleh jawab ke, boleh request untuk jadi speaker. Sambil-sambil tu saya nak jemput lah Kak Cik dengan Haikal. Kak Cik dulu kot share sikit pandangan Kak Cik sebagai penutup tentang buku ni. Mungkin dalam your talk tentang buku ni, nak ulas sikit sebagai penutup lah. Kita mula dengan Kak Cik dulu, boleh ke? Boleh. Sila. Okey. Saya nak share, boleh nak share dua quote daripada buku ni yang saya suka, yang penting lah dari banyak quote yang ada. Satu, yang pertama, apabila kita mengajar Hello, dengar ke?
Jelas ke suara saya? Dengar. Okey. Jelas. Apabila kita mengajar sesuatu kepada seseorang, mereka tidak pernah belajar. Ini quote yang pertama. Ini maksudnya kalau kita belajar sesuatu tu, kalau orang ajar kita sesuatu, kita takkan pernah belajar melainkan kita praktik apa yang dia ajar. Belajar itu adalah satu proses yang aktif. Okey. Sebab tu kalau sesiapa yang baca buku ni, kalau tak praktis, dia takkan faham apa yang buku ni cuba, apa yang mesej yang cuba disampaikan oleh Dale Carnegie melalui buku ni. Sama juga macam kita baca buku lain. Kita masuk kelas ke, kita pergi seminar ke. Kalau kita setakat baca, kalau kita setakat dengar, kalau kita setakat itu je, dia stop dekat situ je, tapi kita tak praktis, kita tak amalkan, maka ilmu tu kita tak akan faham. Jadi inilah yang pentingnya yang saya dapat. Ini quote ni dia ada masa boleh dibaca masa awak di peringkat muka surat awal-awal lagi dia dah tulis. Maknanya dia nak cakap kena setting yang baca buku ni, lepas tu kita praktis terus. Jangan sekadar baca je. Okey, yang kedua, quote yang kedua dari Presiden Abraham Lincoln berkata, setiap orang menyukai pujian. Lepas tu lagi satu, William James, ahli psikologi terkemuka Amerika Syarikat menyatakan, prinsip dalam kehidupan seharian manusia adalah dambaan supaya dihargai. Macam Ajwad pun cakap tadi, Haikal pun ada cakap tadi, manusia ni dia nak didengari. Maknanya setiap manusia ni kita sukakan pujian, kita suka dihargai, kita suka didengari, kita suka rasa dihargai. Jadi sebagaimana yang kita nak orang buat kita harapkan daripada orang, jadi kita pun kena treat orang macam tu juga. Itu yang dia kena kita, saya rasa itu yang banyak ditekankan dalam buku ni oleh Dale Carnegie. Jadi kalau semua orang yang baca buku ni boleh faham tentang ni, ini macam basic asas tau. Kita, macam saya katakan tadi lah, kita tak pentingkan diri sendiri. Kalau semua orang buat benda yang sama, tapi memang mustahil lah kan. Rasa memang aman lah hidup. Tak gaduh. Semua orang faham antara satu sama lain, komunikasi jelas. Lagi satu, memang buku ini adalah antara yang mana join space malam ni, memang saya sangat sarankan untuk anda semua yang mana belum beli, belilah. Tak boleh baca BI, ada terjemahan BM. Pihak PTS dah buat ulang cetak dah. Baca. Sekali seumur hidup, bacalah. Nanti anda akan rasa apa yang saya rasa, rugi. Saya jujur cakap, saya umur tahun ni dah 30-an, dah pertengahan 30-an, dan saya rasa sangat menyesal kenapa aku tak jumpa buku ni 10-20 tahun dulu. Kenapa aku tak baca buku ni 10-20 tahun dulu. Rasa masa tu dah terbazir terlalu lama. Tapi nak buat macam mana kan? Benda dah lepas. Jadi just cherish the moment. Sebab tu sekarang ni saya sangat galakkan yang especially yang adik-adik yang mana masih belajar, yang nak ke peringkat seterusnya dalam hidup, tolonglah baca buku ni. Dan anda akan dapati betapa benarnya apa yang kebanyakan orang cakap. Buku ni sangat bagus. Mesej dia sangat power, tak kiralah kita siapa. Dia tentang komunikasi. Dia tentang hubungan sesama manusia. Jadi bacalah. Itu je Ajwad. Alright, terima kasih Kak Cik. Kita semua Haikal, sila penutup kata-kata.
penutup dia saya rasa banyakkan poin tu yang Kak Cik sebut tadi tu lah. Bila dah baca dan perspektif lah. Dan macam saya, kalau style saya pun baca buku ini, buku dan fiction, sebenarnya tujuan kita baca buku tu bukanlah nak baca daripada kulit ke kulit ataupun nak menghafal quote ke apa semua kan. Sebabnya buku non fiction terutamanya yang self-help ni semuanya is to give us an idea ataupun a practical way untuk kita buat benda tu. So cadangan saya lah untuk siapa yang nak grabkan buku ni, mungkin boleh letak satu pen ataupun nota sebelahnya. Bila sampai ke satu bab, dua bab, cuba tulis apa yang berdasarkan idea ni, apa yang kita cuba nak ubah. Contohlah apa yang bahagian nama tu kan, mungkin lepas ni akan panggil nama orang apa semua. So kita setkan satu side kertas tu untuk kita macam tulis apa action plan kita yang kita nak buat ataupun any idea yang kita nak dapatkan yang kita dah dapat daripada buku ni, dan kita boleh terus praktis. Okay, sometimes kalau kita baca buku daripada kulit ke kulit, mungkin idea yang dekat bab satu tu dia dah hilang dah bila sampai dekat bab akhir. So jadi kita rugi. So better buatkan macam tu lah, praktis, baca dan cuba praktis. So saya macam teruja sikit lah bila dapat tahu yang Tuan Bukhari Ramli tu setiap 6 bulan dia akan baca kan. So saya nak kena praktis the same way juga lah. Sebab dulu pun mentor saya pun dia cakap, kalau you nak 5 figures income setiap bulan you baca buku ni je, praktis. Simple lah dia punya ayat dia. Kan. Okay, so daripada situ kita jadi macam drive untuk membaca lah. Okay. Cukup daripada saya juga. Last point yang saya macam ada point yang paling penting yang saya nak, yang saya rasa yang first rule dalam buku ni yang tadi kita tak sebut, iaitu don't criticize, don't complain dan don't condemn. Ajak perasan tak yang first rule yang ni? Trisi kan, never Yang first tajuk tu. Yang first trisi kan, don't criticize, don't complain kan. Okay, sometimes ada orang dia akan agak confused. Takkanlah tak boleh komplain, takkan tak boleh condemn dalam hidup kan. Dia sebenarnya cara kita meluahkan ataupun kita menulis ataupun kita kita semua ni manusia, kita ada benda yang kita tak puas hati, tapi kita kena mengubah cara kita deliver kita punya ketidakpuasan hati kita tu. Okay. So macam dia kan begini, dia buat lah macam trisi ni, never raise trisi, don't criticize, don't condemn, don't complain kan. Okay. Saya nak bagi satu contoh lah, boleh macam analogy. Dia never raise trisi, itu yang dia punya ni, dia punya suggestion. Dia punya peringatan, jangan raise trisi ni. Tapi kalau feedback for improvement boleh. Bagi contoh contohnya kalau kita ada pasangan kita, dia masak, dan masak dia tu mungkinlah ada terlebih garam ataupun kurang gula dan sebagainya kan. Kalau orang yang kritik, condemn dan komplain, dia akan cakap macam ni, kenapa lah you masak macam ni, tak sedap lah, menyesal lah kahwin dengan you apa semua, ataupun ayat yang paling sakit hati, garam dah habis ke, miskin sangat ke apa semua kan. So benda tu, ayat-ayat macam tu, dia nak cakap dia tak puas hati, tapi cara dia deliver tu dia menjatuhkan orang. Dia menjatuhkan moral orang tersebut lah, ataupun dalam kes ni pasangan tersebut. Tapi the way yang kalau macam kita nak deliver kita punya ketidakpuasan hati tu, tapi in a proper way adalah mungkin kita boleh cakap macam, makanan hari ni sedap, mungkin lah kita boleh tambah sikit gula ke apa ke semua. So macam ada macam konsep yang edit sendiri tu. So lagi satu macam kritik dan condemn, bila kita buat trisi ni, the problem dia adalah dia akan impacting others as well. Contohnya kalau kita kerap komplain, kerap condemn, kerap ni apa semua, kita lambat laun kita akan sedar satu dunia kita pun akan nampak macam sempit. Dia akan nampak macam sempit. Ada apa isu je, ni masalah. So pada saya lah, buku ni sebenarnya lebih kepada nak mengubah mindset kita tu. Nak mengubah mindset kita dan membangunkan diri kita menjadi lebih baik. Okay. So at the end of my conclusion, kesimpulannya, buku ni wajiblah dibaca. Tak kisahlah anda usia mana pun, wajiblah baca untuk for the betterment of yourself. Okay.
Juga. Terima kasih. Alright, thank you Akal. Tadi ada rakan kita yang request untuk bercakap tapi dah hilang. Kalau rasa nak tanya apa-apa atau nak share apa-apa boleh request balik kot. Terima kasih Akal dan terima kasih Kak Cik. Sebagai penutup ni tak adalah penutup sangat. Kalau rasa siapa yang nak sambung borak, saya on je. Dan saya ucapkan terima kasih lah kepada Kak Cik dan Kak Akal yang sudi bersama-sama kita lebih kurang dalam 1 jam ni. And last point kot daripada saya rasa buku ni, tajuk dia macam Kak Cik cakap, How to Influence and Influence People. Sekali tengok macam dahsyat buku ni, nak buat apa kan, buat apa aku nak baca buku ni, aku bukannya nak kuasai sesiapa contoh. Tapi bila lepas kita baca, seolah-olah bukannya kita nak menguasai orang pun, bukan kita nak mempengaruhi orang sangat. Lebih kepada hidden message dia ialah once kau apply trik-trik daripada buku ni, seolah-olah kita nak kata kita ubah diri kita dulu. Dengan cara itu, orang lain pun akan berubah sama macam kata Hekal tadi kan. Dia akan bagi efek pada orang lain. So seolah-olah hidden message ataupun hidden title dia ialah How to change yourself first before you try to change others. Tapi kalau dia tulis tajuk macam tu, tak ada orang beli kot kan. Siapa yang rasa macam aku ni salah, aku nak kena ubah diri aku? Tak ramai lah. Jadi mungkin sebab tu kot dia letak title How to Influence and Influence People. Akhirnya buku ni pun laku keras. Bahkan isi dia pun cukup power. Bukan sekadar tajuk lah maksudnya. Dan saya persilakan sahabat-sahabat lain, kita ada kat dalam ni, ada Amirah, ada Tweet Budget, ada Lauji kita, Mandarin, saya tak tahulah sebutan betul ke tak. Ada rakan-rakan lain kalau ada yang nak kongsi tentang buku ni, ada yang mungkin nak share pasal buku yang lebih kurang dengan buku ni, ataupun buku-buku lain, kita open lah peluang. Dan Kak Cik ataupun Haikal kalau rasa nak cakap ni saja pun tak ada masalah, kita boleh hentikan lah, boleh left. Kalau ada urusan lain lah, kalau nak stay, boleh di stay. Saya open lah table ni pada sesiapa. Saya nak tambah sikit boleh? Silakan. Okey. Ni secara general lah kan, membaca buku-buku non-fiction ni kepada yang jarang baca non-fiction. Non-fiction ni kalau saya sendirilah, dari sudut saya sendiri, tak boleh nak baca kerang-kabut, tak boleh nak baca laju-laju, tak boleh nak rushing-rushing nak habiskan. Kita kena belajar untuk baca satu bab, kemudian buat refleksi. Apa yang kita faham dari tajuk tu? Tak kira lah lambat habis. Kalau walaupun 1 bulan tu satu tajuk je kita boleh baca buku fiction, non-fiction ni, tapi kita faham apa yang dia nak sampaikan. Jangan kiranya kualiti tu lebih penting kan. Saya lah membaca ni, saya yang mana banyak membaca yang tu, jangan faham bagus banyak membaca, saya sokong, tapi bagi saya sendiri kena tanamkan membaca mesti ada ROI yang kita nak capai. Membaca kena ada kualiti, jangan terlalu kejarkan sebulan kena habiskan, okey aku kena habiskan juga, tapi apa pun kita tak dapat. So itulah, bukanlah nasihat pun, tapi berkongsi pun atas pengalaman peribadi, atas tunjuk ajar cikgu-cikgu otak-otak kan yang lagi banyak membaca tu. Itulah tips dia untuk baca buku ni. So bila kita faham satu-satu bab tu secara secara betul-betul, maka kita, macam saya sendiri, memang saya tak kisah habis satu bab, saya tukar buku lain. Tapi bila nak kembali kepada buku tu, nak sambung baca, dia tak jadi masalah sebab kita dah faham apa yang bab-bab yang sebelum tu kan yang kita dah baca. Lagi satu, catik nota. Macam saya sendiri, saya catik nota. Ataupun saya buat refleksi guna Twitter. Saya akan tulislah tweet ke, post kat Facebook ke, saya akan tulis apa yang
nota-nota yang saya dapat. Itulah cara saya baca buku non-fiction. Kepada yang ada jugalah beberapa orang sebelum ni ada yang bertanya kan, macam mana tips saya baca non-fiction, begitu. Dia jangan gopoh, nak habiskan. So slow tapi kita faham. Itu je Ajwat. Oh, thank you Kak. Saya setuju. Nak baca buku fiction ni tak sama macam kita baca buku bukan fiction. Terbalik Nak baca buku bukan fiction tak sama macam kita baca buku fiction. Kalau baca buku betul. fiction mungkin kita boleh baca sekaligus ataupun baca terus banyak-banyak kan. Tapi bila baca buku bukan fiction ni, dia perlukan masa, dia kena fikir, perlu take notes, perlu tanda-tanda dan sebagainya. Dan saya personally pun memang lagi prefer baca buku non-fiction lah daripada fiction. Tapi enjoy je baca buku fiction kan. Dan saya nak share, kalau siapa-siapa yang rasa nak beli buku ni, saya ada share tweet daripada PTS sendiri. Diorang ada promosikan lah untuk buku-buku terjemahan dalam bulan November ni. So boleh cari kat situ. Ataupun kalau berminat boleh ikut DM saya ataupun siapa-siapa yang dah pernah quote di tweet ni menjual. Jadi saya persilakan lagi kalau kawan-kawan lain ada yang nak kongsi ataupun nak share anything lah tentang buku ni ataupun nak tanya tentang buku ni. Tak silap saya ada beberapa buku yang dia ada tema yang sama. Tema tu taklah sama sebiji. Contohnya cara menegur orang lain. Ada satu buku tu, buku Islamik. Saya tak ingat tajuk dia. Iaitu buku tu saya tak boleh baca lagi. Kalau dah baca mungkin saya boleh review lah kemudian. Dan sekarang ni saya tengah baca buku, dia dekat negeri juga. Tak silap saya buku How to Win Friends ni dia kata bila dalam proses dia tulis buku ni, dia cari masa tu memang tak ada buku-buku yang macam mana dia nak ni. Akhirnya apa dia buat? Dia tulis sendiri lah. Dia kaji daripada training yang dia selalu buat, daripada peserta-peserta dia yang apply sendiri, share kepada dia. Akhirnya terhasil buku ni. Dan ada satu lagi buku, selepas buku ini, dia pun sama kaedah dia, bila dia perasan daripada student-student dia, peserta-peserta dia perasan ada satu masalah yang berlaku kepada ramai orang. Iaitu masalah ni, common masalah ni ialah orang selalu masalah hidup dia disebabkan kerisauan ataupun kebimbangan ataupun depression dan sebagainya lah. Dan akhirnya dia tulis satu buku yang saya rasa patut juga saya recommend, iaitu tajuk dia bahasa Inggeris How to Stop Worrying and Start Living. Buku tu saya ada juga dalam bahasa Inggeris dan Malay. Kalau Malay, terbitan PTS, ada juga yang baru punya terbitan. Tajuk sama lah, tajuk bahasa Inggeris How to Stop Worrying and Start Living. Kalau bahasa Inggeris, tak silap saya dia ada beberapa version. Version yang satu tajuk dengan version yang dia campur, tak silap saya lah. Yang campur tu nama dia tukar jadi How to Enjoy Your Life and Your Job. Itu saya ada yang bahasa Inggeris punya version. Dan ada juga satu lagi buku bahasa Melayu. Tak silap saya terjemahan daripada bahasa Arab. Buku Islamik lah. Dia kata dia terinspirasi daripada buku-buku dekat negeri. Dan akhirnya dia tulis dalam perspektif Islam. Tak silap saya tajuk dia apa siapa tahu? Hiduplah untuk hari ni Yes, buku tu. Hiduplah untuk hari ni. Muhammad Al-Ghazali. Ya, Muhammad Al-Ghazali tulis buku tu memang berdasarkan buku How to Stop Worrying tu. Dia cuba kaitkan dengan kita dalam Islam kan? Betul-betul? Itu akan dah baca Separuh. Saya tak beli. Yang cari kan. Dah jumpa Bagus dah banyak tapi waktu tu Hiduplah untuk hari ini, Muhammad Al-Ghazali. Mungkin kalau kita dah baca nanti boleh ikut kita buat satu review pasal buku tu pula. Dan ada satu lagi buku boleh saya recommend, tajuk dia bahasa Inggeris Enjoy Your Life. Ditulis oleh Dr. Muhammad Abdul Rahman Al-Arifi. Yang ini saya tak pasti beli mana sebab saya dapat daripada kawan. Pun sama buku ni memang helpful lah. Buku essay ni lah. Saya try post lah buku dia. Tajuk dia Enjoy Your Life. Penulis Dr. Muhammad Abdul Rahman Al-Arifi. Pun syok juga buku, antara buku-buku self-help lah yang saya rasa sangat-sangat berbaloi kita luangkan masa yang banyak untuk bincang dan apply dalam kehidupan, insyaAllah. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya rasa